اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 14, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, tiada tertentu atasmu. Dan demikian lagi, tiada tertentu atasmu. La yata'ayyanu alaika, tiada tertentu atasmu, yakni tiada jadi fardu ain atasmu. Fardu ain ni fardu yang tertentu, ain tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Ain ni kefarduan yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Hak ni tiada tertentu atasmu, yakni tiada jadi fardu ain atasmu. Mengetahui segala furu' cabang ilmu tauhid dan yang halusnya, yang halus daripada ilmu tauhid, dan mendatangkan atas segala masail. Jadi masalah ilmu tauhid. Bahkan jika datang atasmu syubhah, jika datang atasmu syubhah, suatu kesamaran tak jelas, tak nyata pada usuluddin, pada permasalahan usuluddin, yang takut bahawa cedera pada i'tiqad, yang takut bahawa cedera pada i'tiqad kamu, cedera pada i'tiqad kamu, antaqdaha fi i'tiqadika, cedera pada i'tiqad engkau, cedera pada i'tiqad engkau, maka tertentu atasmu, yakni jadi fardu ain atasmu, menghuraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat. Mana barang yang dapat? Barang yang boleh, daripada perkataan yang memada akan dia, perkataan yang memada akan dia akan menghuraikan akan syubhah pada usuluddin. Dan demikian lagi, tiada tertentu atasmu, tiada jadi fardu ain atasmu mengetahui segala furu' ilmu tauhid dan yang halus-halusnya,
Yang dalam-dalamnya, dalam pembicaraan ilmu tauhid dan mendatang ke atas segala masalahnya, masalah ilmu tauhid. Ini sambungan yang wajib fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Jadi selesai dalam kitab Minhaj, hak sakatan kadar fardu ain ilmu tauhid selesai. Kadar sakatan fardu ain ilmu tasawuf selesai. Kadar sakatan fardu ain ilmu fiqh selesai. Sekarang nak masuk pula kepada hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Fardu bukan sunat, tapi fardu kifayah. Yang mana terdahulunya di antara yang wajib daripada ilmu tauhid wajib fardu kifayah ni, daripada ilmu tauhid yang dapat membinasakan, dapat membatalkan segala agama kafir dengan hujah, dengan mendatangkan hujah agama Islam. Itu fardu kifayah. Hak fardu kifayah laginya ilmu yang mana dapat membinasakan, dapat membatalkan pegangan ahli bid'ah dengan mendatangkan hujah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Fardu kifayah. Kita belajar sampai tahap kita boleh membinasakan, boleh membatalkan, boleh mematikan hak i'tiqad ahli bid'ah, i'tiqad Mu'tazilah ahli bid'ah. Boleh membinasakan, boleh membatalkan, boleh mematikan, atau apa? Boleh melenyapkan. Apa lagi ayat-ayat dia? Faham tak maksud dia? Hak ayat kitabnya boleh membinasakan. Boleh membinasa ni boleh membatalkan. Kalau kita guna ayat lain pula boleh mematikan, boleh melenyapkan, gitu. Boleh ataupun boleh membenteras. Itu standard lagi tau. Boleh membenteras. Banteras. Taklah ayat moden sikit. Ayat kitab ni membinasakan i'tiqad ahli bid'ah. Membinasa. Maksud apa membinasa? Faham tak? Kita membinasa ni barang lain, membinasa ni. Mana boleh cakap sudah membinasakan ajaran-ajaran sesat. Tak sebut gitu. Membenteras ajaran sesat lah. Jadi mana ilmu tauhid sampai tahap boleh kita kata gak mematikan, melenyapkan i'tiqad ahli bid'ah Mu'tazilah ni dengan hujah Al-Quran dan hadis, hujah ahli sunnah wal jamaah. Itu fardu kifayah. Yang saya sudah sebut berulang-ulang dalam kitab Minhaj ini, ada pun boleh membezakan, boleh cekah kalau kita cakap kapung. Hak ni akidah yang sebenar, akidah Al-Quran dan hadis Nabi. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak ni bukan ni. Ni akidah ahli bid'ah. Akidah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Ni akidah yang karuk, akidah Mu'tazilah ni. Boleh membezakan, boleh cekah, boleh asingkan. Hak tu fardu ain. Ingat baik tu. Lepas tu kita nilai lah. Ilmu tauhid kita duduk level mana. Sebab kita ni tak sama level. Dan level kedudukan kita masing-masing ni tidak ada orang yang boleh menyatakan. Sebab nak boleh menyatakan level kedudukan ni macam sekolah, dia ada peperiksaan. Sekolah dia ada peperiksaan, dia boleh letak level. Budak ni level mana, hak ni level mana. Apabila tak tahu level tu, letak darajah-darajah. Kita sebut derjah tau.
Darjah. Ke darjah. Ejaan dia. Dia darajah ni peringkat. Peringkat. Tu darajah. Darajatun bahasa Arab. Kita darjah. Darjah mana apa ni? Peringkat. Jadi macam mana boleh letak darjah? Sebab ada ujian. Ada peperiksaan. Maka pihak sekolah boleh menetapkan darjah mana, peringkat mana, level mana. Kita belajar fardu ain majid surah ni tak ada ujian. Lepas tu, siapa yang nak menentukan level kitanya? Kita sendirilah. Kita sendiri. Setakat mana pemahaman kita dalam ilmu tauhid berkaitan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, manakah pegangan-pegangan yang bid'ah? Sebab, selain daripada tahu pegangan ahli sunnah, kena tahu juga pegangan yang terpesong sebagai sempadan. Boleh beza. Macam saya biasa buat contoh. Ada ustaz mari mengajar. Tapi ustaz ni budak sangat. Makna umur muda. Mengajar pun masa cuti dia belajar pondok, masa cuti orang kampung minta dia mengajar. Contoh, maknanya kita kata belajar tak habis lagi. Tapi belajar memang siapa ke sudah tak habis. Yang habisnya kita. Sampai masa habislah kita kena tanam. Memang tak habis. Tapi kita kata kok sedang belajar, muda lagi, budak lagi. Dia mengajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Nak mengajar ilmu usuluddin ni bukan hanya belajar, bukan kena mahir. Bukan hanya belajar, bukan kena mahir. Baru boleh mengajar. Pada ni. Tidak boleh membaca sendiri ni. Ni ilmu usuluddin, penentuan. Sama ada taat zahir kita diterima, sama ada taat batin kita diterima, ataupun tidak, bergantung pada usuluddin. Terpesong di sini, taat zahir semayang, cukup comel. Baca Quran, cukup comel. Taat batin, cukup comel. Hati ikhlas, hati sabar, hati redha, hati syukur, cukup comel. Tapi kalau usuluddinnya salah, tidak ada nilai. Ini kedudukan ilmu usuluddin. Sebab tu yang nak mengajar, dia kena berguru dan kena mahir. Ada orang dia belajar sangat. Kita semua ni belajar. Tapi kita mahir ke tidak? Nak mahir macam mana, faham sendiri je. Setakat lepas fardu ain sendiri je. Nak mengajar macam mana? Sebab tak mahir. Ada orang, dia belajar, dia mahir. Cuma pengalaman mengajar dia tak ada. Itu lain cerita. Pengalaman mengajar tu pula, tu hal lain pula. Faham tak ni? Dia belajar lama. Ilmu tauhid dia mahir. Tapi dia tidak pernah berhadapan dengan masyarakat. Kalau suruh mengajar, dia takut nak mengajar. Dia takut nak mengajar bukan kerana dia tak mahir. Kerana dia tidak ada pengalaman. Itu cerita lain pula. Itu cerita lain. Pengalaman tu mari daripada dia mengajar kemudian akan dapatlah pengalaman. Tapi dia mengajar mula-mula tu mungkin terkia-kia. Terkia-kia ni kerana dia tak mahir. Bukan. Kerana dia tak pandai nak hurah kepada orang-orang ramai. Kalau duduk pondok huraian dia lain. Mengajar pondok huraian dia lain. Mengajar kampung huraian dia lain. Ada ni. Jadi dia cuma tidak berpengalaman tu tak apa tu. Pastikan dia belajar dan pastikan dia mahir. Jadi yang mengajar ni memang budak. Kita pun gitulah. Dengar sekali dengar je. Oh, comel molek di hura. Kita boleh beza. Ada ni. Kita ada label tahap ilmu label tahap ni. Tak fardu ain. Marilah orang popular macam mana sekalipun, kalau dia ajar je salah, kita jumpa lalu dah. Salah. Boleh membezakan. Ni fardu ain, level fardu ain.
Kalau kita belajar tak sama dengan apa yang diajar oleh orang popular ni. Kita belajar untuk guru kita bab pegangan lain. Orang popular ni cerita bab pegangan lain. Betul juga barangkali sebab dia bukan orang sebarang-sebarang. Import daripada luar contohnya. International mari. Bukan orang tempatan, international. Nak oleh ke import mari tu dia punya apa? Dia punya susung atau program tu lama berbulan-bulan nak oleh ke dapat mari tu. Mana boleh mari tu mujur sangat-sangat. Iklan besar-besaran. Contoh. Tiba-tiba dia bicara bab pegangan. Tak sama dengan kita duk belajar kapung untuk guru. Tapi ini orang yang hebat ni, orang yang international. Betul juga barangkali tak ada nak beza. Mana apa ni? Level fardu ain tak lepas lagi. Ada gitu je. Kita macam mana? Itu kita nilai sendiri. Kita nilai sendiri. Kalau saya duk tekannya, kodak-kodak lah. Beriman dengan malaikat, satu jalan je. Beriman dengan kitab, satu jalan je. Beriman dengan Rasul, satu jalan. Beriman dengan hari kesudahan. Tak ada orang mengajar barzah. Mana ni? Seksa barzah. Tidak ada. Ada Mu'tazilah yang berpegang tidak ada seksa barzah. Tidak ada soal muka dan nakir. Tidak ada seksaan barzah. Alasan akal mereka kerana alam barzah belum selesai lagi. Tak ada ni? Kerana alam barzah yang mati belum selesai lagi. Sebab pahala masih lagi siapa? Pahala daripada sedekah jariah, pahala daripada anak cucu tu siapa semua ni kan? Memanglah orang mati itu sudah terhenti amalan. Tak ada semayang, tak ada puasa dah. Tapi adakah terhenti pahala amalan? Belum terhenti pahala amalan. Kenapa nak soal? Kenapa nak seksa? Sebab belum selesai lagi. Bila selesainya? Tiup sangka kalian pertama, dihancurkan langit dan bumi, tak ada dah sedekah jariah, tak ada dah anak cucu, barulah terhenti pahala amalan. Kan kita maklum kan? Iza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas. Hadis ni kita maklum. Bila mati anak Adam, terhenti amalannya. Melainkan 3. Ni 3 ni. Bila terhenti 3 ni? Selepas qiyamah, dihancurkan langit dan bumi, barulah terhenti 3 ni. Sebab apa? Mana ada masjid lagu kita sedekah jariah? Mana ada lagi madrasah kita sedekah jariah? Tak ada dah. Mana lagi anak cucu kita? Tak ada dah. Baru terhenti. Sekarang belum terhenti lagi. Mereka yang berada di alam barzah, pahala masih lagi sampai. Kenapa nak soal dah? Kenapa nak seksa dah? Tak ada persoalan barzah, tidak ada seksaan barzah. Ini Mu'tazilah. Tapi tak pernah dengar kita gitu. Kau pernah dengar? Tapi betul lah. Memang betul. Mati, pahala amalan belum lagi terhenti. Itu kita maklum. Janji yang mati itu mati dalam iman. Yang mati itu husnul khatimah. Yang mati itu husnul khatimah. Siapa mati husnul khatimah? Kata Imam Asy'ari rahimahullah, mati husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Itu husnul khatimah. Mati dalam keadaan imannya selamat. Itu husnul khatimah. Su'ul khatimah wal'iyazabillah, mati kufur, itu su'ul khatimah. Siapa husnul khatimah? Siapa su'ul khatimah? Kita tak tahu. Sebab itu iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hukum zahir orang Islam, itu hukum zahir. Khatimah bukan kira Islam. Khatimah kira iman. Barzah kira iman. Masyar kira iman. Syarat syurga kira iman. Kena faham situ. Jadi siapa yang mati dalam iman? Masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mati husnul khatimah. Begitu je lah.
Sebab itulah kalau kita tengok orang pada zahirnya agak kita kata ni dak jenih lah kita kata. Dak jenih. Maknanya jauh daripada agama. Maka dak jenih lah. Mana apa? Cukup 4 tapang. Faham tak cukup 4 tapang? Cukup segi dianya. Mati dia. Kesebut macam mana? Bukan cukup 4 tapang. 4 tapang ni 4 segi tak ke macam mana? Pak dahak. Dahak lain pula aku. Faham tak 4 tapang? Tapang betul lah, bukan tampang, bukan. Tampan, tu handsome, tu lain. Kau sebut kan ni? Orang Terengganu sebut kan ni? Bukan 4 tapang. Mana kalau kita kata cukup. Hak buruk dia cukup. Mati dia. Kita tak boleh nak tahmah ni su'ul khatimah, tak boleh. Terkadang orang ni kemudian tiba-tiba mari keinsafan, dia bertaubat dengan Allah. Tapi orang seumpama ni mula-mula dia malu, dia sembunyi-sembunyi, tapi dengan taubat yang nasuha hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita nak menyatakan di su'ul khatimah mati kufur, tak boleh. Jadi orang yang husnul khatimah mati dalam keadaan iman dia selamat, dosa dia banyak. Dia banyak dosa. Oleh kerana dosa dia banyak, maka dia kena seksaan barzah. Tapi dosa dia walaupun banyak, setakat tu je. Tidak bertambah. Bukan dosa tu akan terkurang dengan permohonan keampunan daripada anak cucu. Diterima oleh Allah, maka dosanya akan diampun oleh Allah. Bertambahnya tidak, bahkan berkurang. Doa keampunan daripada orang-orang yang soleh, yang sentiasa doa keampunan kepada sekalian orang Islam lelaki perempuan, orang mukmin lelaki perempuan yang masih lagi hidup dan yang sudah mati. Allah Ta'ala perkenan, Allah Ta'ala akan ampun dosa. Bila dosanya bertambah kurang, seksaannya bertambah ringan. Dosanya bertambah kurang, pahala bertambah banyak dengan sedekah jariah, dengan amal ibadah anak cucu. Akhirnya seksaan barzah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna masih lagi ada harapan, betul. Sebab tu ada pandangan Mu'tazilah yang menafikan persoalan barzah, seksaan barzah, sebab belum selesai kata mereka. Ini pegangan yang bid'ah belaka ni. Tapi mungkin kita tak pernah dengar. Mungkinlah kalau hak Mu'tazilahnya menafikan terhadap haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena jagalah, kadang-kadang kita tidak imani akan haud Nabi, qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalam Nabi SAW dengan hadis yang mutawatir, yang wajib kita imani ada qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun qalam bagi nabi-nabi yang lain itu dengan hadis yang ahad. Ada ihtimal lagi, ada ke tidak qalam bagi nabi-nabi yang lain. Qalam bagi Nabi Adam AS ke ada ke tidak, itu timbul lagi pertikaian. Adapun qalam Nabi SAW dengan hadis yang mutawatir, yang wajib kita imani, qalam Nabi SAW. Adapun Kausar itu dalam syurga. Itu lain. Ni. Dan memang kita imani syurga neraka ada dah sekarang. Mu'tazilah tidak imani. Syurga neraka belum lagi ada, sampai masa nak dimasukkan ke dalam syurga, nak dimasukkan dalam neraka, barulah syurga Allah buat, neraka Allah buat. Ini Mu'tazilah. Kita tak pernah dengar seumpama tu. Yang banyaknya pegang Mu'tazilah adalah dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak sini ni kita tahqiq ke tidak, jelas nyata ke tidak pegangan ahli sunnah wal jamaah, mana pegangan ahli bid'ah. Nyata boleh bezakan. Siapa yang mengajar walaupun budak sekalipun, kita boleh mana boleh tak dah. Oh, comel dia mengajar.
Mari orang macam mana sekalipun, tinggi macam mana sekalipun, dia ajar perkara yang salah, nyata salah, boleh membezakan. Ni, boleh membinasakan, boleh mematikan, boleh membenteras. Ini fardu kifayah. Level kita level mana? Darajah kita darajah mana? Hak biasa saya tekannya bab perkara jahat. Ahli sunnah jemaahnya macam mana? Mu'tazilahnya macam mana? Bab ikhtiar dan usaha. Ahli sunnahnya macam mana? Qadariyahnya macam mana? Jabariyahnya macam mana? Boleh tak beza? Ni ahli sunnah, ni Qadariyah, ni Jabariyah. Tak apalah, tak pandai sebut nama Qadariyah pun tak apa. Tak pandai sebut nama Jabariyah pun tak apa. Ini akidah ahli sunnah, ini akidah ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni Qadariyah ke nama dia? Ahli bid'ah ni Jabariyah ke nama dia? Tak apa, tak pandai sebut nama pun. Tapi boleh membezakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dalam bab ikhtiar dan usaha. Pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Kita duduk level mana? Darajah mana? Memang saya ulang-ulang. Sebab ada orang belajar ni, dia tak boleh nak beza. Dia tak nak beza. Ulang-ulang, tak boleh nak beza. Tak boleh nak membezakan. Nak menghuraikan, tu lagilah tak boleh. Boleh membeza tak apa dah. Tak boleh menghurai, tak boleh nak cerita pun tak apa tu fardu kifayah. Tak boleh nak menghuraikan, nak membinasakan, nak membenteras. Itu fardu kifayah. Boleh membezakan. Itu hak fardu ain. Ilmu ni lah yang kita kena ajar pada anak kita sebelum mereka balik. Biar anak kita ni boleh membezakan. Anak kita pergi ke mana sekalipun kemudian. Belajar di mana sekalipun kemudian anak kita ni. Bila anak kita sudah melanjutkan pelajaran jauh daripada ibu bapa, dia akan jumpa guru-guru yang lain. Dia akan jumpa guru yang lain. Sekarang ni tak payah ke mana-mana. Duduk di rumah pun boleh jumpa guru-guru yang lain dengan langit yang terbuka dalam FB dan YouTube. Maknanya anak kita ni kalau pergi belajar jauh jumpa guru yang lain, ataupun sekarang ni anak kita buka FB, buka YouTube, di dalam tu ada pegangan ahli bid'ah, anak kita ni boleh tak membezakan. Ni tahap ni lah yang kita ibu bapa wajib ajar anak kita sebelum anak kita masuk membalik. Bila anak kita boleh membezakan, insya-Allah akidah anak kita terjamin. Mari siapa sekalipun tak gagah dah dengan i'tiqad ahli sunnah jemaah, sebab i'tiqad ahli bid'ah ni bagi anak kita ni boleh beza dah. Ni ahli bid'ah seumpama ni. Bukan ahli sunnah seumpama ni. Itu bahagian kita dengan anak. Ni bahagian kita sendiri. Level darajah kita tu, fardu ain kita macam mana. Bila fardu ain kita beres, maka kita akan lega. Kita nak mengulangi belajar fardu ain ke, kita nak mendalami ilmu fardu kifayah tauhid ke, kita nak mendalami ilmu fardu kifayah tasawuf fiqh ke, terpulang sebab fardu ain tauhid kita selesai. Selesai tak selesai, level kita, darajah kita, tidak ada orang yang boleh bagi jawapan. Kita sendiri yang kena nilai. Oleh kerana tak boleh nilai ni lah, jadi belajarnya tak alih-alih. Belajar ilmu yang sama, dia tak nilai level dia macam mana. Tapi insya-Allah kalau duk belajar tauhid sifat 20 sentiasa, fardu ain tu tangan lah kita kata. Fardu ain tu tangan, fardu kifayah je lah. Kalau kita betul-betul ulangi belajar kitab tauhid sifat 20 macam kelas umum untuk masyarakat kampung gitulah. Ulang-ulang satu kitab tauhid sifat 20. Tapi dalam tu sudah banyak fardu kifayah. Tapi nak ceritanya fardu ain tu sekali dengan fardu ain. Kenapa dia macam tak boleh nak tinggal hak asas-asas sifat 20? Sebab dia kadang-kadang tak boleh nak letak. Level dia nak letak. Boleh membezakan, boleh membinasakan, boleh membatalkan, boleh mematikan i'tiqad ahli bid'ah, itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain.
Jadi hak fardu ainnya hak kita hak baca ngelepasnya hak fardu ain barang yang mengesah dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin kata Imam Ghazali. Barang yang untuk mengesahkan i'tiqad kamu pada keenam rukun iman terutama qada dan qadar. Hak tu hak fardu ain. Untuk sah i'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dia perkara jahat mudah. Yang nak kena pericinya adalah bab ikhtiar dan usaha. Perkara jahat tu mudahlah. Itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, qada dan qadar Allah. Itu tajuk rukun iman yang keenam. Itu lebih mudahlah. Baik, jahat, qada dan qadar. Itu tajuk. Itu tajuk rukun iman yang keenam. Itu mudah. Baik ikhtiar usaha tu. Sebab tu orang tua kita duduk muluk. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Kita kenal Mu'tazilah dua tu je. Dalam kaum Marbawi, Mu'tazilah dia kata ada 20 golongan. Tapi yang kita dengar nama qadariyah, jabariyah, qadariyah, jabariyah. Itu orang tua kita duduk sebut muluk. Sebab apa? Nak membezakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Qadariyah jabariyah dalam bab ikhtiar usaha. Sebab apa? Perbezaannya sedikit sahaja. Hak ni hak banyak yang terpesong, termasuk orang agama sekalipun. Tapi lebih malang laginya, walaupun perkara jahat adalah qada dan qadar Allah, sangat jelas, sangat nyata, pun ada juga yang terpesong dengan bahawa perkara jahat bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan bagai-bagai taktik lah. Bagai-bagai taktik. Ini memang saya ulang dalam kuliah saya ni. Bagai-bagai taktik. Menafikan qada Allah pada perkara jahat. Satu. Qada Allah perkara jahat pun. Tapi bukan Allah kehendak iradah. Allah mengetahui. Di situ. Kita bicara qada adalah ketentuan azali. Iradah. Tiba-tiba perkara jahat qada. Tapi qada bukan mana Allah menghendaki iradah. Allah mengetahui. Itu satu taktik. Tapi hakikatnya menafikan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan keputusan Allah pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengetahui. Mengetahui itu tetap. Mu'tazilah pun berpegang Allah mengetahui. Menafikan Allah mengetahui, kafir lalu dah. Itu tak bincang dah waktunya. Allah pun tak tahu. Hamba ni pilih jadi kafir. Allah pun tak tahu. Hamba ni pilih buat maksiat. Bila Allah Ta'ala tahu, lepas dipilih kafir. Baru Allah Ta'ala tahu, oh dia pilih kafir. Lepas dipilih buat maksiat, oh baru Allah Ta'ala tahu, dia nak buat maksiat. Sebelum tu Allah Ta'ala tahu. Oh tu kafir ijma' ulama' tu. Mu'tazilah pun tak tolak orang mengetahui. Mana perkara jahat yang akan berlaku Allah mengetahui. Mu'tazilah. Tapi Allah tidak menghendaki. Tak ada iradah. Iradah Allah perkara baik je. Perkara baik, qada iradah Allah. Perkara jahat Allah hanya mengetahui. Allah tidak kehendak. Ini. Tapi dia guna nama qada. Ini macam-macam taktik lah. Ada pula qada perkara jahat Allah mengqadakan. Dengan mana Allah menghendaki. Macam ni. Tapi bukan Allah menentukan. Dia lagi situ pula. Tapi ni memang saya ulang ni. Memang ada dalam rakaman. Memang ada rakaman. Tapi orang lain ni. Orang lain. Hak terang-terang menafikan perkara jahat qada Allah satu. Satu laginya perkara jahat qada Allah, tapi dengan makna Allah mengetahui bukan Allah menghendaki. Yang lain pula ni, orang lain pula orang agama belaka. Perkara baik dan jahat, perkara jahat pun Allah mengqadakan dengan makna Allah menghendaki iradah, tapi Allah tidak menentukan. Kehendak tu terjemah pada sifat iradah. Menentukan itu takluk iradah, takhsis. Allah yang bersifat dengan iradah mentaksiskan, menentukan. Tiba Allah kehendak tapi Allah tak menentu. Satu perangai. Ada lagi pulaknya Allah
Allah mengqadakkan perkara jahat dengan bahawa Allah menghendaki seseorang hamba memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat, serta Allah menentukan. Macam ni. Allah menentu, bukan Allah letak. Pula dah. Yang mana kita tak boleh pilih hak lain. Allah netu ni bukan Allah letak. Siapa di Simpang 3 nak pergi masjid pun kita boleh pergi. Ke sebelah kanan, ke sebelah kiri nak kita buat joget, kita boleh pergi. Allah tak letak, Allah tak mutu, Allah menentukan. Dan Allah netu letak tak sama ke? Ini satu penyakit. Tapi hakikatnya menafikan qada Allah pada perkara jahat. Ini Mu'tazilah yang terang-terang. Akidah ni khilaf ulama kafir ataupun fasik, lagi mubtadi', pegangan yang besar-besar, pegangan yang bid'ah, ahlil bid'ah, sampai pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mudah buat perkara jahat ni. Hak nak kena perici, ikhtiar usaha. Ahlussunnah jemaah hak mana? Qadariyahnya hak mana? Jabariyahnya hak mana? Sekarang kurang disebut Qadariyah, Jabariyah. Bahkan tak payah dah Qadariyah, Jabariyah ni, sebab tak ada dah sekarang. Terang-terang tak ada. Yang ada sekarang bukan Qadariyah. Yang ada sekarang bukan Jabariyah. Yang ada sekarang sekular, liberal, pelura. Hak tu ada sekarang. Qadariyah, Jabariyah tidak ada. Kenapa tidak ada? Qadariyah, Jabariyah adalah orang Islam, tapi berpegang dengan i'tiqad ahlil bid'ah. Hak sekular, pelura, liberal tu campur dengan hak nak keluar dah tu. Hak pelura tu keluar dah hak peluranya. Agama sama belaka. Agama betul belaka. Agama masuk syurga belaka dengan jalan masing-masing. Hak tu out dah tu. Adapun Qadariyah, Jabariyah masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam, tapi beriktikad dengan iktikad ahlil bid'ah. Mana dikatakan tak ada sekarang Qadariyah, Jabariyah. Kenapa kita nak sibuk-sibuk? Kenapa tidak ada? Qadariyah kenapa tidak ada? Jabariyah kenapa tidak ada? Bahkan lebih sesat dari Qadariyah pun ada sekarang. Yang bawa hak akidah yang sesat ni bukan orang jahil. Orang yang ceramah agama. Orang jahil tu tak petikah dah kena jahil. Tak belajar. Hak tu tak petikah dah waktunya. Orang tak belajar dia macam-macam lah. Perkara jahat, qada Allah memang dinafikan sebab akal tak boleh nak terima. Maka dia diminta kepada asatizah menjelaskan perkara jahat ni qada Allah ke tidak. Baguslah biar asatizah yang menghuraikan, biar para mufti yang menghuraikan perkara jahat ni qada Allah ke tidak. Ni sudah ada cabaran supaya bunyi adakah perkara jahat ni qada Allah ataupun bukan. Kena perjelaskanlah. Sebab ini rukun iman yang keenam. Baik, jahat, qada dan qadar. Baik, iman dan ta'ah. Jahat, kufur dan maksiat. Perjelaskanlah. Yang malangnya, terkadang orang yang aliran agama pun menafikan pekerjaan qada Allah secara yang berbeza-beza. Tapi memang menafikan ketetapan Allah, keputusan Allah pada perkara jahat yang hamba memang tak boleh pilih lain dah. Baik jahat Allah telah tetapkan pada azal, mustahil berubah. Baik balasnya syurga, jahat balasnya neraka. Syurga neraka pun tetap dah pada azal, mustahil berubah. Lepas tu macam mana? Macam mana? Macam sekarang lah. Macam mana? Beriman, alhamdulillah. Beramal soleh, alhamdulillah. Beriman, ilmu tauhid kemah pada ain. Beramal soleh, ilmu tasawuf pekofat yang kemah. Ni, alhamdulillah. Itu ketetapan Allah. Ketetapan yang baik. Mudah-mudahan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil berubah. Sebaliknya, tidak beriman, tidak beramal soleh,
Itu bahagian masing-masing. Kalau begitulah sampai ke sudah, begitulah ketetapan Allah. Nerakalah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Syariat kita mengajar, kita menasihat, kita suruh makruf dan cegah mungkar. Itu perintah syariat. Tapi Tuhan telah tetap dah sama ada syurga ataupun neraka. Mustahil berubah. Ada ni. Siapa kesudah ilmu fardhu'ain tauhid ni diketepikan. Tambuh, tolok mentah-mentah. Tambuh. Tu ketetapan Allah untuk masing-masing. Tambuh. Dia beranggapan dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, alhamdulillah. Ulang lagi belajar sifat 20, lagi mantap. Kenapa nak tolok? Kenapa nak lari? Kenapa nak macam-macam. Itu bahagian masing-masing. Begitu sahaja. Ketetapan Allah 3/4 ahli dunia kafir. Mati kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi dah tu. Bahagia masing-masing. Bahagia celaka, bahagia masing-masing. Tuhan tetap pada azal, mustahil berubah sama sekali. Itu ketetapan Allah. Itu makna qada. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya skrip siap dah. Berjalan sebagaimana skrip yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis yang terdalam kitab Minhaj, yulamu su'ada wa yuhramul ashqiya, Nabi kata, akan diilhamkan, akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan akan diharamkan ilmu, akan ditegahkan ilmu daripada mereka yang ditakdirkan pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Itu je. Sebab apa? Sebab nak beriman berdasarkan pada ilmu tauhid, beramal soleh berdasarkan pada ilmu tasawuf fiqh hak fardu ain sekurang-kurangnya. Maka orang yang bahagia ahli syurga, Tuhan akan buka jalan ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang celaka, akan tertutup jalan ilmu tauhid, tertutup jalan ilmu fardu ain tasawuf, tertutup jalan ilmu fardu ain fiqh. Kita boleh tengok ada yang bahagia, ada yang pilih jalan bahagia, ada yang pilih jalan celaka. Hakikatnya begitu. Tapi syariahnya kita kena mengajar, kita kena menasihat, kita kena suruh makruf cegah mungkar, kita kena bantu. Itu syariah. Hak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak pastikan ilmu kita lengkap fardu ain yang mengesahkan akan i'tiqad dalam usuluddin. Hak tu hak fardu ain. Dan maka lagi tiada tentu atasmu, bukan jadi fardu ain atasmu mengetahui segala furu' ilmu tauhid dan yang halusnya dan mendatangkan atas segala masailnya, segala masalahnya, masalah ilmu tauhid. Di ilmu tauhid ni ada hak usul, ada hak furu', cabang. Hak usul ni satu jalanan sajalah. Dia punya asal usul pada ilmu tauhid. Dia ada furu'. Dia ada yang halus-halus. Dia ada masalah yang pelbagai. Itu fardu kifayah. Dalam kitab Tauhid Sifat 20 ni dia merangkumi hak fardu kifayah ni lah. Fardu ain lengkaplah di dalam tu. Yang saya siasa datangkan contoh kitab Faridatul Faraid lah. Di dalam tu lengkap fardu ain, tetapi dia sudah masuk hak fardu kifayah. Didatangkan dalil pun dalil tafsili hak fardu kifayah. Sebab dalil fardu ain dalil ijmali sahaja, ringkas sahaja. Apakah dalil Allah Taala ada makhluk ini? Apakah dalil Allah Ta'ala kidam baka? Ada makhluk ini. Itu saja. Tapi kita mengajinya, apakah dalil kidam? Dalilnya daurun dan tasalsul. Faham? Daurun dan tasalsul.
Kita dengar, tersasul kitanya. Daurun. Kalau Allah ada baharu, ada yang mengadakan Allah. Yang mengada Allah tu baharu. Siapa yang mengadakan dia? Allah balik mengadakan orang tu pula. Yang mengadakan Allah. Lepas tu Allah pun baharu. Siapa yang mengadakan Allah? Yang Allah adakan pula. Mengadakan Allah. Pening dengar. Itu daurun dipanggil, berpusing. Pening dengar. Pada ni. Itu bukan fardu ain tu. Fardu ain apakah dalil Allah bersifat dengan sifat qidam? Ada makhluk ini. Itu dalil bagi sifat wujud. Sebab qidam baqa lazim kepada wujud Allah, wujud yang hakiki. Maka wujud Allah berdalilkan ada makhluk, qidam baqa berdalilkan ada makhluk. Itu hak ringkas. Tapi dalam kitab tauhid dia panjang. Itu fardu kifayah. Ada ni. Daura memang kita dah nak pergi. Kalau misal lah, kalau misal kita ni. Nenek melahirkan ibu. Ibu melahirkan cucu. Cucu melahirkan nenek. Oh, pulak dah. Berarti hak mana tuanya? Hak mana tua? Nenek ke cucu hak tua? Nenek tua pun dia, muda pun dia, sebab akhirnya cucu melahirkan nenek. Jadi cucu tua, nenek muda, pening dengarnya. Itu daurun. Hak tu bicara secara halus tu fardu kifayah. Mana umpama kitab Faridatul Faraid, saya ni syorkan semua-semuanya di dalam tu lengkap fardu ain tapi campur dah fardu kifayah. Mana sifat nafsiyah, mana sifat salbiyah, mana sifat ma'ani maknawiyah, itu pun fardu kifayah. Ini sifat, apa sifat ni? Sifat amrun i'tibari ke, sifat hali ke, sifat sifat adami ke, sifat wujudi ke, itu semua fardu kifayah. Tapi dalam kitab-kitab tauhid dia sudah membicarakan sebersedikit berkaitan dengan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Itu fardu kifayah. Tapi kita belajarlah, tu bukan kita tinggal. Kita belajar. Tapi kalau tak boleh juga nak faham sampai sudah, tak sudah usinglah. Sebab itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Yang mengajarlah pulaknya yang berperanan menjelaskan. Ni kadang-kadang ada juga. Ingat baik, selagi tak luluh nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tidak akan sambung kita. Oh gitu pula, tak akan alih kita. Ada orang yang mengajar gitu. Minggu depan mari tanya pula. Manakah sifat nafsiyah? Orang tua. Orang tua. Dia koko minda dia tak makan, dia ke cucu dia je koko minda. Cucu tak payah makan koko minda sebab dia punya ni getah lagi. Orang tua tu kena pakai kena makan koko minda tu biar berkotok-kotok. Dah. Nak ingat nafsiyah hak mana, salbiyah hak mana, ma'ani ada berapa, maknawiyah ada berapa. Apa makna nafsiyah? Apa makna salbiyah? Apa makna ma'ani, maknawiyah? Oh, nak paksa hak tu pada orang tua tu bukan fardu ain, tu fardu kifayah. Kita bicaralah. Boleh turut, alhamdulillah. Tak boleh turut, tak apa. Tapi dia paksa. Selagi tak boleh jawab, nafsiyah ada berapa, salibah ada berapa, dia tambah alih kita. Tambah alih kita. Dia paksa juga orang tua tu. Jadi pening orang tua. Kena tak molek lah. Mana hak fardu, mana hak fardu kifayah. Hak perbahasan halus-halus. Perbahasan ta'alluq. Perbahasan ta'alluq ni secara tafsir itu fardu kifayah lah. Secara ijmal fardu ain. Secara tafsir secara halusi. Contohnya kudrah ada 8 ta'alluq. Satunya suluhi qadim, 3-nya tanjizi hadis, 4-nya qabdah. Ni secara tafsir 8 ta'alluq fardu kifayah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Tetapi mengetahui akan ta'alluq kudrah secara ijmal, hak tu fardu ain. Sebab itulah qadar rukun iman yang ke-6. Tanda ni? Kudrah satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah.
Allah yang bersifat kudrah lah, yang mengada meniadakan. Mengada meniada akan tiap-tiap mungkin inilah. Mengada meniada akan setengah dia mungkin inilah. Ini ta'alluq. Inilah qadar. Ini kena kemah ni. Iradah satu sifat yang qadimah, yang sedia kala yang ada di zat Allah. Allah yang bersifat dengan iradah mentaksiskan, menentu, menetapkan, memutuskan akan sekian perkara yang akan berlaku. Itu ta'alluq iradah. Itu dia qada. Itu fardu ain. Perhalusi lagi. Iradah ada berapa ta'alluq? Ada dua, suluhi qadim dan tanjizi qadim. Suluhi qadim akan sekalian mumkinat. Tanjizi qadim akan setengah daripada mumkinat. Itu perici secara tafsir gitu, fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Mana ni? Tapi berpegang Allah bersifat kudrah, itu tetap dah akidah kita sifat 20. Berpegang Allah bersifat dengan iradah, itu tetap dah. Itu sifat 20. Kita wajib berpegang Allah yang bersifat dengan kudrah lah, yang mengada, yang meniadakan segala-gala perkara yang berlaku. Itu ta'alluq kudrah yang kita panggil qadar. Itu kena tahu betul. Sifat iradah kita berpegang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan iradah mentaksiskan, menentu, menetap, memutuskan akan sekalian perkara yang akan berlaku. Muafakah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu qada, itu fardu ain. Itu fardu ain. Kena faham situ. Tapi itulah dia panggil ta'alluq, fungsi sifat. Tapi perici ta'alluq tu. Perici ta'alluq itu fardu kifayah. Itu perhalusi dengan masalah bagai-bagai dalam pengajian ilmu tauhid, fardu kifayah. Pecahan-pecahan itulah. Pecahan-pecahan dan termasuk pembicaraan ta'alluq secara tafsil. Secara ijmal kena bicara. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui akan sekian perkara, sama ada perkara yang wajib, sama ada perkara yang harus, sama ada perkara yang mustahil. Allah mengetahui sekalian. Mengetahui pada azal. Itu ta'alluq ilmu. Ta'alluq tanjiz qadim, tak pandai nama tu. Tapi kita berpegang Allah mengetahui sekalian perkara pada azal. Itu ta'alluq lah tu. Itu secara ijmal dia, bangsa ringkas. Itu fardu ain. Secara halu itu fardu kifayah. Jadi kita nak cari kitab tauhid yang hanya fardu ain cukup-cukup, yang tidak campur fardu kifayah, payah nak carilah. Hak saya dah sebut semua faridatul faraid. Lengkap di dalam tu hak keenam rukun iman. Panjang bicara bab qada dan qadar. Pada bicara bab sifat iradah cukup panjang. Tapi tidak dinafikan di dalam kitab faridatul faraid dia sudah masuk hak fardu kifayah. Cuma kita belajar kita biar boleh tahulah ni fardu ain ni. Kalau tak faham juga bab qada dan qadar, hak tu kena usahakanlah macam mana pun. Ya. Carilah air tawar ke air bunga ke, carilah air apa pun. Ada ni. Tak boleh nak faham juga qada qadar. Pening juga qada qadar. Hak tu rukun iman yang keenam. Hak tu tak lepas balik awal. Malah peduli terpulang. Jalan masing-masing. Tak mau peduli, asal peduli. Jalan masing-masing. Lepas tu, rukun iman macam mana? Semayang rajin, tuan tak terima. Itu je. Biarlah tuan tak terima pun. Ada juga. Biarlah akidah salah. Tuan terima tak terima, atas Tuhan. Hebat pula dianya. Dia, Allah kalau akidah salah, tuan tak terima amal ibadat. Tuan terima tak terima, atas Tuhan. Janji kita ikhlas. Ikhlas pun kalau akidah salah, tuan tak terima. Terima tak terima, atas Tuhan dia kata. Dia buat amal ikut jalan lah. Nak semayang tu tiang agama. Usuluddin tapak agama kena kemas. Baru semayang tuan terima. Atas Tuhan terima tak mau terima pun. Hebat. Jumaat 5 waktu tapi boleh jawab seumpama tu. Bahagian masing-masing, jalan masing-masing. Tuan tetap dah baik bahagia syurga, tuan tetap ada jahat celaka neraka, tuan tetap ada pada azal baik ataupun jahat. Perjalanannya sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan jika datang atasmu syubhah pada usuluddin, syubhah ni kesamarang ni. Ahli sunnah hak mana, qadariyah hak mana, jabariyah hak mana, yang takut bau cedera pada i'tiqadmu, maka tertentu yang jadi fardu ain atasmu menghuraikan demikian syubhat itu. Kena ngaji sampai pekak boleh menghurai ni, mana boleh membezakan hak syubhat kesamaran dalam usuluddin yang ditakuti cedera i'tiqadmu, rasa i'tiqadmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.